Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sarawak United menentang PJ City, yang mana Sarawak United menang 3-1 hasil jaringan dari Francis Corner 2 dan 1 dari Boris Kop, manakala gol pasukan PJ City dijaringkan oleh Kogi Leswaran. Baiklah, pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan menggunakan dan juga menyerang menggunakan kaedah yang sama, iaitu long dan juga direct football sahaja, tetapi pasukan Sarawak United lebih efisien dan lebih klinikal di hadapan, dan mereka mendapat peluang yang lebih bagus dan berjaya menyudahkan peluang tersebut. So memang Sarawak United lebih deserve untuk menang, ditambah pula dengan barisan pertahanan yang agak solid berbanding PJ City punya barisan pertahanan yang boleh dikatakan agak crucial lah pada perlawanan semalam, mempunyai masalah yang agak crucial, terlalu bebas dan terlalu memberi ruang untuk Sarawak United bermain dengan direct football. Dan Sarawak United pula ada kelebihan daripada striker yang solid seperti Francis Corner, mempunyai kelebihan dari segi fizikal. So senanglah untuk beliau beat barisan pertahanan pasukan PJ City yang agak-agak tidak beberapa solid pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Sarawak United. Apakah perkara yang kita boleh puji untuk pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh puji adalah tentang defense department pasukan Sarawak United, yang mana semalam kita boleh lihat PJ City banyak juga menyerang, tetapi disebabkan kekentalan dan juga solidnya barisan pertahanan Sarawak United, mereka gagal untuk penetrate ataupun gagal untuk melakukan percubaan-percubaan yang berbahaya ke arah gawang Sarawak United, disebabkan barisan pertahanan Sarawak United yang memang solid. Dan yang paling penting dan yang paling saya minat dengan corak pertahanan Sarawak United adalah tentang defensive line yang agak rendah, ataupun istilah dia adalah low block. So apabila barisan pertahanan Sarawak United bermain dengan low block, susahlah untuk pasukan PJ City untuk bermain dengan long ball dan juga direct football, sebab barisan pertahanan pasukan Sarawak dah memang agak rendah punya defensive line, dan mereka berjaya untuk marking target man pasukan PJ City, iaitu Darren Lock. So Darren Lock gagal untuk berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola, dan pemain-pemain pertahanan Sarawak United yang lebih bersedia untuk intercept ataupun untuk block hantaran-hantaran yang dilakukan oleh barisan serangan PJ City ketika melakukan hantaran ke dalam kotak penalti. Sebab apa? Sebab dah bermain dengan low block, so mereka boleh buat keputusan dengan lebih cepat, dan mereka juga boleh marking target man PJ City dengan sangat baik lah. Jadi defense department Sarawak United semalam berjaya untuk menetralkan corak serangan pasukan PJ City dengan melakukan interception, blocking, clearance dan sebagainya. Dan yang paling penting, mereka berjaya untuk marking Darren Lock dengan sangat baik tanpa memberikan kebebasan kepada beliau untuk berada dalam positioning yang betul bagi menerima hantaran-hantaran yang dilakukan kepada beliau pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang boleh saya puji. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sarawak United adalah mengenai mereka punya corak permainan ketika menyerang. Mereka juga mengamalkan konsep yang sama, iaitu direct dan juga long ball, tetapi kelebihan mereka pada perlawanan ini adalah mereka lebih klinikal di bahagian hadapan, sebab mereka ada seorang striker seperti Francis Corner yang mempunyai kelebihan fizikal yang lebih baik untuk mengatasi defense pertahanan ataupun pertahanan PJ City, yang mana semalam kita boleh tengok memang nampaklah apabila Sarawak buat passing ataupun pump bola ke bahagian hadapan dengan long ball, Francis Corner dapat bola, dia akan gunakan kelebihan fizikal untuk masuk ke dalam kotak penalti, dapat foul, dapat penalty kick kepada pasukan Sarawak. Begitu juga dengan corak permainan Sarawak United yang seterusnya adalah mereka berjaya untuk memanfaatkan hantaran-hantaran yang dilakukan ke dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. Contohnya adalah mengenai gol daripada Boris Kop. So di sini kita boleh lihatlah yang barisan pertahanan PJ City memang agak longgar dan tidak begitu solid, dan berjaya dimanfaatkan oleh barisan hadapan pasukan Sarawak United yang lebih klinikal di hadapan gawang dengan hantaran-hantaran yang tepat, dan juga ada kelebihan daripada seorang striker yang mempunyai fizikal yang bagus untuk beat barisan pertahanan PJ City yang agak longgar pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya Sarawak United semalam deserve untuk menang, dan corak permainan mereka secara direct dan juga long football tu lebih efektif berbanding pasukan PJ City pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Sarawak United.
Kita masuk kepada pasukan PJ City. Untuk kelemahan pasukan PJ City pada perlawanan semalam tentang defense department mereka, iaitu tentang transition. Yang mana mereka ketika menyerang, mereka menggunakan formation 3-4-3. Sepatutnya ketika bertahan, mereka akan menggunakan formation 5-3-5-4-1 ataupun 5-3-2 dan sebagainya. Tetapi semalam transition kita boleh tengok. Yang mana ketika Sarawak United melancarkan serangan, transition pasukan PJ City daripada menyerang ke bertahan untuk defend balik tu agak lambat dan barisan pertahanan mereka agak berkesorangan apabila ada 3 player sahaja di belakang. So senang pasukan Sarawak nak exploit dengan menggunakan kelebihan fizikal yang ada pada Francis Conner dan guna kelebihan kelajuan yang ada pada Syami Izzuan untuk beat barisan pertahanan pasukan PJ City yang hanya menggunakan 3 defend, yang mana transition mereka agak lambat untuk dibentuk ketika bertahan dari menyerang ke bertahan. Jadi itu yang menjadi masalah kepada barisan pertahanan pasukan PJ City apabila mereka lack of number ataupun lack of player yang sepatutnya membentuk back 5 di belakang ketika diserang, gagal untuk dibina dengan cepat ketika diserang. Sebaliknya hanya ada back 3 sahaja di belakang. Itu perkara ataupun kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah daripada segi style of play, yang mana semalam mereka juga bermain dengan long dan juga direct football, tetapi yang menjadi masalah adalah Sarawak lebih compact dan lebih bermain secara defensif line yang agak rendah. Jadi apabila mereka cuba untuk bermain long ball, memang mudah sangat dipatahkan, dan apabila mereka cuba nak main direct attack di bahagian sayap dengan melakukan crossing ataupun hantaran yang cuba dilakukan oleh pemain PJ City semalam berjaya dengan mudahnya dibaca oleh barisan pertahanan dan juga barisan tengah pasukan Sarawak yang diketuai oleh Beto, dengan mudahnya untuk intercept dan blok hantaran-hantaran tersebut. So memang tak berjaya untuk PJ City melakukan corak serangan dengan direct football pada perlawanan semalam disebabkan masalah-masalah tersebut, dan disebabkan Sarawak United dah baca dan mereka juga berjaya meneutralkan serangan-serangan yang dilakukan oleh PJ City pada perlawanan semalam. Jadi memang orang kata apa, corak permainan PJ City tu tak berjaya lah, walaupun pada hakikatnya PJ City sebenarnya dah tahu yang mereka tengah ditekan dan serangan mereka telah berjaya diserap oleh pasukan Sarawak. Mereka cuba untuk bermain dengan build up daripada bawah dan juga cuba untuk attract pemain-pemain Sarawak untuk naik lagi ke atas untuk memastikan yang low block tu tidak berjaya. Tetapi sayang beribu kali sayang, apabila barisan pertahanan Sarawak still lagi berdisiplin, mereka tidak tertarik. Jadi apabila PJ City cuba bermain dengan short passing, cuba build up daripada bawah, benda tu tak menjadi masalah kepada Sarawak, sebab Sarawak tak ter-attract ataupun tak tertarik pun nak naik untuk rampas bola di bahagian ataupun melakukan pressing, sebab mereka tahu yang PJ City tak ada kemampuan untuk melakukan short passing dengan baik ketika berada di atas padang. Jadi memang satu tindakan taktikal yang bijak daripada B. Satanuddin untuk menewaskan PJ City yang bermain dengan direct football dan juga long ball pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya boleh dikatakan direct football mengalahkan direct football disebabkan pertahanan bermain dengan low block. So Sarawak boleh absorb dengan serangan yang cuba dilakukan oleh PJ City, mudah untuk block, mudah untuk intercept. So Sarawak deserve untuk menang. Di bahagian serangan pula Sarawak lebih senang untuk beat barisan pertahanan PJ City dan ada kelebihan daripada striker yang mempunyai fizikal yang lebih baik daripada defense. So Sarawak menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja ulasan saya.